4 darab dengan 5 kuasa 2 campur 5x sama dengan 2450. Ini kita pasti sudah merupakan asas 5. Kalau asas 5 kan, kita boleh buatkan jadual macam ni. Apa yang berlaku dalam jadual ini? Iaitu 5 kuasa 0 untuk yang digit yang terakhir, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2 dengan 5 kuasa 3. Kalau ikut dia punya digit kan, dia merupakan 2, 4, 3, 0. Okey, sekarang kan, apa yang diberi di sini? 2 darab 5 kuasa 3, ngam sudah kan? Okey, kemudian 4 darab dengan 5 kuasa 2, tu ngam sudah. Sekarang 5x. What is 5x? 5x maksudnya 5 darab dengan sesuatu lah kan? Sesuatu x. Manakala sudah dipaparkan di sini adalah 3. So, boleh dikatakan 5 darab 3 lah. So, kita tahu x sama dengan 3. Boleh faham? Boleh, sir. Ya, okay, tuliskan. Nombor 6 kan. Asas, this is base number. Untuk penambahan base number, kita buat macam ni. 1000112 campur dengan 1011 base 2. Okey, untuk base 2 ni kan, asas 2 ni kan, dia tidak boleh wujud 2. Kalau wujud 2 itu, kita kena tambah 1 lah kan. 1 campur 1, okay lah, kalau biasa 1 campur 1 kan, dia tidak akan jadi 2 dalam asas 2, sementara dia akan jadi 10. Okey, 1 campur 1 di sini akan jadi 0, kita naikkan 1. 1 campur 1 campur 1, okey, 1 campur 1 campur 1, dalam asas 2 punya pengiraan, dia akan menjadi 11. Ingatlah, 1 campur 1 akan jadi 10. 1 campur 1 campur 1 akan jadi 11. So, ini akan jadi 11, naikkan 1. 1 campur 0, 1. Ini 1, ini 1. Dapatlah kita punya penambahan asas. Penambahan asas lah, iaitu Nadia. Oh. Kenapa dia ada jawapan? 110. Kemudian 1111 naik. Ini ada 1. Okey, dia ada jawapan tak? Ya. Jawapannya A, sir. Ya, ada A ya. Tidak nampak A pula. Okey, betul lah. Jawapan A. Okey, number 6 is A. Ada soalan lain? Azifah, kamu tanya 3 kah? Soalan 3 kah? Okey. Teruskanlah. Kalau ada masalah, tanya saja. Soalan 7. Soalan 7. Okey, tengok soalan 2. Nanti saya next page. Dalam Raja 1, PQRSTU ialah sebuah heksagon sekata. PQGHK ialah sebuah pentagon sekata. Cari nilai bagi Y. Nilai bagi Y. Okey, sekarang kan kita mesti mau tahu apa yang kita pernah belajar semasa PT3. Masih ingatkah heksagon punya jumlah sudut dalaman? Sudut dalaman untuk heksagon jumlah dia adalah 720 untuk heksagon. Kalau salah satu satu sudutkan sebab dia mesti heksagon sekata, salah satu daripada dia merupakan 720 bahagi dengan 6. Jadi sama dengan 120 lah kalau heksagon.
So, ini merupakan 120. Baiklah. Sementara untuk pentagon pula. Apa yang berlaku pada pentagon? Jumlah sudut dia adalah 540. Kalau kita boleh ingatkan adalah lebih baik. Sebab heksagon dengan pentagon kan selalu dia akan keluar dalam exam lah. So, 540 bahagi dengan 5, kita akan dapat sebanyak 108 darjah. So, ini pentagon, salah satu sudut ialah 108. Okey. Sekarang kan kita tengok apa yang berlaku pada sudut di sini. Di sini kan heksagon ini telah dibahagi dua bahagian oleh garisan ini. Menjadikan 120 akan dibahagi dengan 2 menjadi 61 bahagian. So this one is 60. Okay. Sini pun akan menjadi 60. Baiklah. Apa lagi dia mau? 60. Jadi, okay, tengok Tengok pula pentagon ini. Pentagon ini dia merupakan 60Y. Nanti soalan 7 jawapan C 48. Saya padam dulu. Terlampau banyak bahan sudah. Okey. Apa lagi yang ada? Sini merupakan 60. Apa yang terjadi dalam sini? 180. Oh, boleh Pak? Nampak sudah? Okey, 120 di sini. 120 di sini. Manakala ini merupakan ini pula pentagon punya kan? Pentagon punya merupakan 108. Jadi kita boleh tercari kawasan sini. Iaitu 120 tolak dengan 108. Okey. 120 tolak dengan 108 dia akan sama dengan 12. 12 kan? Sekarang Y akan sama dengan, sebab sini kan tadi saya sudah cakap, sini adalah setengah daripada 120. So this is 60. Jadi Y adalah sama dengan 60 tolak dengan 12. So jawapan dia adalah sama dengan 48. Okay, 48. Ada soalan lain? Soalan 8. Soalan 8. Soalan 7 clear kah? Boleh faham kah? Boleh. Ya. Soalan 8. Soalan 8. Baiklah. Dalam raja 2, PQR, PWB, UTS adalah segaris. UTS segaris, kemudian PQR pun segaris, dan UTS. Okey, semua satu garis lah. Pertama sekali kan, kalau kita nampak untuk soalan ni, kita mesti mau make sure berapa dia punya sisi. This is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 6. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. 6 sisi maksud dia merupakan sesuatu heksagon kan? Tadi saya cakapkan, apakah jumlah sudut untuk heksagon? Jumlah sudut untuk heksagon merupakan 7, 2, 0.
So, kita tengok dia mau carikan dulu satu-satu. Kita carikan X dulu. Carikan X dulu. Kalau X kan, kita tengok X di sini, bahagian sini merupakan segitiga sama kaki. Kalau sama kaki, bahagian sini 40, bahagian sini pun akan menjadi 40. So, sudut ini menjadi 180, tolak dengan 40, tolak dengan 40, dia akan menjadi 100 saja, kan? 100, jadi X boleh kita cari sudah. X equal to 180, tolak dengan 100, menjadi 80. Okey, sekarang kita sudah tahulah nilai untuk X ialah 80. Y sekarang okey sudah, senang kita cari sudah. Saya padam dulu sebab terlampau rumit sudah dia punya gambar aja. Baiklah, sudah kita cari X is equal to 80. Kemudian kita cari satu-satu lagi di mana di sini. Kita gunakan 180 tolak dengan 110, dia akan jadi 70 di sini. Okey, 70. Apalagi sudut ini pula. 180 tolak dengan 40 akan menjadi 140. Baiklah, ini sama dengan 80 kan tadi kan. So, kita boleh cari Y sudah. Di mana Y adalah heksagon. Jumlah sudut untuk heksagon ialah 720 tolak dengan 70. Jadi, kita mesti berhati-hati Tolak dengan 120. Tolak dengan 80. Tolak dengan 140. Okey. Kemudian tolak dengan 80. Jadi, Y akan 70 tolak 120 minus 80 minus 140 minus 80. Okey, sudut Y menjadi 230. Jadi, apa yang dia minta ialah Y tolak X merupakan 230 tolak dengan 80. So, kalau kita tekan calculator, is equal to 150. Okey, ada jawapan 150 iaitu jawapan B. Boleh faham? Jackson 你问的是10 kilogram 是等于1 kilo 吗？对呀，1 kilogram 是等于1 kilo 就是1 kg 等于1000 g 咯，没有问题。Ada soalan lain enggak? Sembilan, sir. Dah faham. Macam mana mau buat? 9. Wow. Okey. Dalam Raja 3 menunjukkan satu bulatan yang berpusat di O, EG. EG dan FG masing ialah tangent. Kalau EG dan FG masing-masing tangent kan, apakah keistimewaan untuk tangent sepunya ini? Sudut ini akan sama. Okey. Ini maklumat pertama lah. Sudut adalah 20 di sinilah. Apa yang dia mau? Dia mau cari X saja kan? Kalau dia mau cari X saja, tengok di sini. Dalam segitiga ni, dalam gambar raja ni kan, dia merupakan satu sudut, satu segitiga kan? Di mana, tengok bahagian sini dengan bahagian sini sama sebab dia adalah jejari untuk bulatan. Jejari Okey, apalagi ada? Kalau tangent kita ada di sini adalah 90 darjah. 90 darjah. Jadi, clear lah. Sekarang kita boleh cari sudut ini sebab
adalah segi 3. Gunakan 180, tolak dengan 90, tolak dengan 20. Dia akan jadi 70. So, here is 70. Sebab dia adalah tangent sepunya, sini pun akan jadi 70. So, clear. X, cara dia adalah 180, tolak dengan 70, kemudian bahagi dengan 2. Sebab kedua-dua ini sama, jejari adalah X juga. Jadi sama dengan 110, bahagi dengan 2 menjadi 55 darjah. Ada jawapan kah? Jawapan is B. Okey. Teruskan, ada soalan lain? Soalan ke-10. Okey, soalan 10. Raja 4 menunjukkan titik-titik di plot pada satu strata crescent antara ABC ini, mana menunjukkan garis Y sama dengan pantulan pada garis Y sama dengan 1/2X. Nasib baiklah kan, dia sudah kasih itu line sudah. Kalau dia ada line, belajar lagi susah. Y equal to 1/2X. Kalau kita mau cari pantulan kan, selalunya pantulan akan macam ini. H ini adalah objek. Kita mau cari jarak di antara objek dengan garis pantulan ini. Tengok dia merupakan 2 unit petak kan. Kemudian yang special di sini untuk pantulan, macam kita tengok cermin kan. Macam kita tengok cermin, kalau saiz ke argumen fisika, kita pun tahulah. Kita di sini, kalau ini 1 meter, image kita pun akan menjadi 1 meter juga. Image objek sama dengan image, jarak objek sama dengan jarak image. So, ini 2 petak, ini akan 2 petak juga. So, jelas kelihatan ini sama jarak. The answer is A. Okay, number 10, okay. Ada soalan lain?燕山、黄杰，你们 OK 吗？燕山、黄杰 OK OK， 可以做啦。黄杰，黄杰 OK OK OK， 黄杰没问题啊。杰森 OK 吗？伟杰，你的 paper 2 OK 吗？伟杰？我想问 Paper 2的第3还有第4题。第3跟第4题小伟Okey, sebab Jason Zong dia ada soalan untuk paper 2. Sekarang kan yang paper 1 itu saya stop present dulu sekejap Kemudian saya akan share balik paper 1.伟杰看到paper 2看到吗？是吗 ？paper 2是吗？看到第几题paper 2 paper 2第3题。第3题 paper 2稍微吃点时间OK, 我看一下calculate. Okay, Puan Aminah membeli sekilogram udang dan sekilogram daging ikan dan udang. 他的国语看不清楚OK,
1 kilogram prawn and 1 kilo fish with the total payment 40 ringgit. One silver pay 64 ringgit to buy 1 kilo of the such prawn and 3 kilos such fish. Calculate the total money in RM that one Sandy need to pay if she buy 2 kilogram prawn and 2 kilogram of fish. 好，现在你看呢，它1 kilo的 prawn， 好像我们讲它是一个一看过去这个题目就是属于它的bersama serentak的题目来的，它稍微是需要一点时间呢。好，他讲他x 加 y 等于4。对，所以开始的时候呢，1 kilogram 的 fish 跟1 kilogram 的 prawn 是 x 加 y 等于40。这你做了是吗 ？OK。然后 x 加 3y 等于64。x 加 3y 等于64，很好。OK， 出到你数理。对，它下面。之后呢，你看呢，你就用那个bersama serentak来做咯。好像我就喜欢用bersama，因为快嘛，看。这是第一个bersamaan，这是第二个bersamaan，可以就用1来减2，所以 x 减 x 没有，然后 y 减 3y 等于减 2y， 然后40减64等于减24。OK， 你就可以找到 y 等于12了，看到吗？找到 y 等于12，x 就等于40，因为你数学不错我直接快OK，x 等于40，就是40减12，你就找到是28，看有错了。现在他讲，现在他要你拿的是，他要拿2 kilo 的虾，所以两个都成2 kilo 的对，这样子了。所以就是这个是56，这个是24，你就找到了80了。加起，OK。对呀，这样可以啊。还有第4题。第4题 ，OK， 它是一个 cubic with the TU with the horizontal base， 给的 midpoint，N 是 midpoint，OK，PS、QR 跟 UV 等等它现在给我们的资料是 WT 没有线 ，WT 是8 cm。WV 是12 cm，UQ 是4 cm。OK， 首先还要我们第一个 identify the angle between plane LVU and plane QRVU， 看到吗？这个后面这片。OK， 所以我们的方法我们就连线，从这边到这边，所以它的角度呢，很明显就看到这个了，它的角度就是这一条来的，我画掉的OK， 我再画过给你。LMN。你做了第一题了啦，就是 LMN 对了，第一题是 LMN 没错 ，LNM OK LMM 可以，现在他要我们算这个 angle 了嘛？对，现在你是问题就是 angle 那边的。可以，我 clear 它先啦，太复杂了。所以我们要的东西是这个，这个就是 N 这边，然后 L 在这边 ，M 在这边。我们有什么资料了？有什么资料？4 cm 是 confirm 有了，对不对？还有12。对呀，有12了，就很简单了。然后你要找的是这个 angle 吗？你还知道什么 sin cos tangent 吗？这个是 opposite， 就是 bertentangan， 这个是 bersebelahan 嘛 ，bertentangan dengan sudut ke bersebelahan dengan sudut 所以你的 tangent theta 会等于12除以4。3。对了，你要按 shift shift 的话就是要找它的速度 ，OK。如果找速度是要按那个单那个 对了所以是71.565但是问题我们要进位565嘛，所以45这答案可以吗？可以好，你继续不会快可以听到因为没有可以好的，继续点到我回去 paper 1
Okay. Oke, balik pada paper 1. Ada soalan lagi kah? Paper 1 ada soalan lagi. Sebelas, sir. 11. Soalan 11. Okay, make sure nampak paper 1 kan? Saya takut tadi saya sudah share paper 2 Pak. Ya. Paper 1 kan? Okay, Nampak. 11. Dalam pelajaran 5, ABC adalah segitiga sama sisi. ABC sama sisi. Maksudnya semua sama lah kan? Masing-masing ada titik tengah, titik tengah, titik tengah. Okay, apa dia mau? Find the factor of the enlargement. Skala pembesaran untuk apa? Pembesaran untuk mana? Oh, okay. So, dia mau segitiga A, D, E kan? Dengan yang A, B, C. Okay, sekarang kan faktor skala. Kalau faktor skala kan, apa yang kita perlukan untuk kirakan dia? Merupakan kita mesti mau ambil panjang image bahagi dengan panjang objek. Okey, ini cara dia saja. Panjang image bahagi dengan panjang objek. Sekarang kan dia tidak memberikan kita berapa panjang dia. Tapi yang saya tahu ini adalah X dan ini adalah X kan. This one is 2X sebab dia katakan ini adalah midpoint. Kalau midpoint titik tengah maksudnya antara dua ini mesti sama panjang lah kan. So boleh saya simpulkan bahawa panjang image adalah X, kemudian panjang objek adalah X. Jadi lepas kita kirakan dia sama dengan 2. So the answer is C. Okay, betul. Answer is C.是第13题。第13题 objective 答是吗？ objective 的第13题能13题。他讲到 OK in the diagram 6 MPQ is a right angle triangle given that QN is 13 QN 是13 cm 哦 and MP is equal to 24 MP 是24 cm N is the midpoint 中间点啊Find the tangent y. OK， 首先你要知道哦，燕山 tangent y 哦，这个是属于 quadrant 2的。第二，属关kedua quadrant 2啊，这里也是 y 来的哦。这里的 y 跟这里的 y 是一样的，分别这里是 quadrant 1，所以你找到 quadrant 1的话，也等于你可以找到 quadrant 2。OK 啊，首先你这一点你要知道先啊。这个24 cm 可以帮助我知道一些东西，就是它的一半是12 cm。OK， 一半是12 cm， 所以我就可以画个 kesimpulan 这样子咯。P, Q, and then N, this is 12 cm, and this is 13 cm。还要找的是这个 Y。所以你看啊，所以你的那个以前你的口诀就是对比0啊，对比斜啊，0比斜，对不对？现在这个是 adjacent 哦，就是0，这个是 hypotenuse 是斜哦。OK， 所以说我们用0比斜用 cos， 0比斜用 cos 啊，但是问题还要我们找 tangent 嘛是，所以我们不能用，我们用想办法找到这个先啊，这个是一个第四定理 Theorem Pythagoras。So equal to 5
5 cm 啊，12、13就是5的 ，so 5 cm here。好，现在可以找 tangent y 了。tangent y 如果我画过的话 I redraw the diagram. This is Q, this is P, and this is N. This is value of y. PQ is 5. Okay. PN is 12. 看到吗？所以 tangent y equal to 5 over 12. OK， 验上。所以是5 over 就是5/12哦，是 quadrant 1的答案哦。OK， this is answer for quadrant 1。在它的条例哦 ，quadrant 1是 all science teacher crazy。哦 ，quadrant 2 for tangent is negative 啊。quadrant 这个是全部都是 positive，all positive。This one only sin is positive。This one is only tangent is positive, and this one is only cos is positive. So in quadrant 2, tangent 是 negative 的 ，so this answer is negative 5 over 12它就是在第二个属关的第二个 quadrant 是5 over 12了。OK， 答案是 B。OK， 为什么会有那个负啊？因为它是第二个 quadrant 的。第二个 quadrant， 第一个 quadrant 是你看到这个你一定要记得这个东西这个很重要，就是 all science teacher crazy， 就是说在第一个90度以下的话，全部都是 positive 的。OK， 它在90度到180之间呢，只是 sin 是 positive 罢了 ，cos 跟 tangent 是 negative 的，所以它是在 quadrant 2来的，就是大过90，小过180，所以为什么它是 negative 的？ OK。Ada soalan lain? Paper 1 punya? 12 lah. 12. Okey, 12 lah. Graf manakah mewakili sebahagian daripada tangent X? Kita kena ingatkan graf untuk sin cos tangent. Saya tulis aja graf untuk sin cos tangent lah. Jangan kita ajar untuk sin punya graf. Kita kena ingat cara penulisan dia. Ada 4 bahagian 1, 2, 3, 4. Okay. Sin punya adalah macam ini. Ini adalah sin, dia bentuk S. Bentuk S. Bentuk cos punya 4 bahagian 1, 2, 3, 4. Bentuk dia macam C. Itulah dia nama dia cos lah. Y equal to cos. Bentuk macam C. Sekarang tangent pula. Tangent merupakan graf yang paling rumit sebab saya mau kena lukis besar sikit lah supaya kita tengok. Ada 4 bahagian, first bahagian, second bahagian, third bahagian, is fourth bahagian. Tiap-tiap bahagian ni ada number dia 90, 180, 270, 360. Okey. Cara punya graf macam ini. Kita kena ingat, ini terpaksa kita ingat. Baru boleh buat ini. Okey, sekarang kan dia tanya, di mana kan? Okey, di mana dia graf itu betul dia punya keadaan lah. Mana yang betul? Jawapan dia? A se A. Ya, betul lah. Jawapan A lah. Tapi kan,
soalan dia pusing-pusing Pak. Mungkin dia tanya sin, mungkin dia tanya cos juga. Jadi kan bentuk graf untuk sin dan bentuk graf untuk cos perlu kita ingat juga sebelum kita tutup SPM lah kan. Ada soalan lagi? Jackson， 你问是jawapan 1746是什么意思？哪一题呀？Paper 2 第6题。第6题ya. Ya. Baiklah, sekarang saya tukar jadi paper 2 sekejap ya. Kan nama di soalan? 看得到，看得到。看得到啊 ？Okay. Diagram show a cone with the diameter 18 cm and the height 21 cm. A cube with a 6 cm side is taken out from the cone. 明白题目哦，就是它本来就是它的那个 diameter 啊，这个是18 cm，18 cm 是 diameter， 不是radius 啊。OK， 它的 radius 是它的 jari 是9 cm 一半啊。So height 是21 cm。OK， 现在他要拿出那个 cone 哦，他要拿出那个 cube 哦，他要找是什么 ？Remnant solid。OK， 他要的是 volume 啊 ，volume 就还好，如果还要 surface area 的话，买不掉这样。OK， 现在你看啊，那个 cone 的 formula， 所以 formula 呢，你前面会有rurujukan的，所以你不用怕。但是1/3 pi j kuasa 2t 是它的 formula 哦。OK， 1/3 pi 22/7， 它的jari 是9 cm kuasa 2乘以它的那个21。对呀，所以我算一下先啊。1/3 times 22/7 times 81 times 21 equal to 1782哦。OK， 还要检查的 solid 哦是6嘛，跟6 cm， 所以是6 kuasa 3 minus 6 cube 1566哦。说你1气多的。哦，因为刚才我算到的是那个6，我只是刮痧到2，我没有刮痧到3。因为它是一个180度哦，所以要刮痧3啊。可以啊。可以。你还有问题吗？没有。OK， 我share回去那个 paper 1啊。OK， saya tulis balik kepada paper 1. Baiklah. Ada masalah lagi dalam paper 1? What's the problem? 15 sir. 15 soalan betul kan? Okay ya? Yeah. Diagram 7 show the PQ is the wall is in 2 tall pipes for the same height JK and the AOM. Given the angle of elevation of peak Q is 50 Q dari J. Okay, Q dari J ialah 55. Maksudnya this is 55. Okay. Find the angle of the lattice L from the top Q. Okay, dia mau cari ini the angle of the lattice from the top Q. Jadi dia mau sudut ini. Apa yang diberikan di sini? Macam soalan ini tidak senang juga. Oh, okay, kita mesti mau bentukkan dia punya. Ini adalah X. Bentukkan dia dalam 2 segitiga. Baru dapat ini. Kalau tidak
Kalau tidak kan susah juga. Apa lagi dia tidak 57. Yang boleh saya tahu di sini, kalau saya bentukkan di sini kan, saya mau bentuk balik punya graf, lukis balik. Ini adalah 55 dan ini adalah X. Sini 10, sini 5. Okey, saya mau dapatkan panjang ini dulu. Saya anggap dia Y ya. Yang penting saya mesti mau dapatkan panjang dulu, baru saya dapat ini. Panjang dia, saya tengok saya keluarkan di sini. This is 55. And then this is 5 cm. This is Y. Kalau ikut teorem Pythagoras ataupun trigola kan, tangent, sin, cos, tangent, ini adalah bertentangan, opposite, dan ini adalah bersebelahan, adjacent. Jadi, mau cari ini, Y bahagi dengan 5 sama dengan tangent 55 darjah. Okey, jadi mau cari Y, 5 talab dengan tangent 55. Okay, ya. Saya tekan calculator, 5 talab dengan tangent 55, dia akan sama dengan 7.141 cm. Baiklah, ini ganti dengan 7.141 cm. Okey, sekarang tepat sudah. Untuk segitiga yang seterusnya, saya boleh buat macam ini. Ini sudah X. This one 5 cm campur dengan 10 cm menjadi 15 cm. Ini adalah 7.141 cm. Ini adalah opposite dan this one is adjacent. Masih gunakan tangent lah. Jadi tangent X sama dengan 7.141 bahagi dengan 15. Okey, kalau mau cari X, kena gunakan shift tangent. Ingatlah, shift tangent itu digunakan untuk cari sudut. Kalau untuk cari nilai, kita tidak bayar shift tangent lah. So, we calculate the shift tangent 7.141 bahagi dengan 15. Jawapannya sama dengan 25.48 darjah. Okey, sekarang kita fahamkan. Ini kan masih belum jumpa jawapan di sini ya. Macam mana daripada ini tukar jadi jawapan dia? Kita tekan butang. Ada kosong, ada nokta ini. Dia akan tukar jadi jawapan kita lah, yaitu 25 and 27 degree. So, answer is C. Faham? Faham, sir. Thank you. Ada soalan lagi? 就是你的意思是第8题看不到，是看不到什么啊？它挡住你那个题目，它连在一起。等一下啊，我也不懂啊，以为这个soalan我是盗录的。第8题。第7题还可以哦。第8题是哦，真的是看不到。应该是6减4 3x 3。6减4 3x 跟3。你试下。
OK 吗 OK ？猜一下呢，以你的程度应该自己拿不到了。 OK。Oke, Julid, kamu tanya soalan 17 dan 18 kan? Soalan 17 dan 18. Oke, 17 ah. Raja 8. R berada di ke timur. Due east to the Q. Oke. Ke timur P. Dan Q berada di selatan P. Oh, baiklah. Kalau macam ni kan, dia sudah kasih tahu timur dengan selatan kan. Jadi yang penting dia mesti kasih, kita mesti mau tahulah, ini adalah udara. Yang dalam bearing ini kan, dalam soalan bearing ini kan, yang paling penting kita mesti mau dapat tahulah di mana udara. Okay. Bearing R from Q. R from Q. Maksud dia berikan bearing R from Q ialah 80. Ini maksudnya sebab ini udara kan. Ini pun akan menjadi udara juga di sini. So, ini adalah 80 darjah. Find the bearing Q from R. Dia mau cari udara di sini. Dia mau cari Q from R. Maksudnya dia mau cari inilah. Jadi apa yang kita ada? Sebab timur 90 darjah. Sini gunakan 180, tolak dengan 80, tolak dengan 90, tinggal 10 di sini. Oke, ini pula sebab dia merupakan sesuatu utara dengan timur kan. This is 90 darjah. Jadi sudut ini jelas kelihatan merupakan 360 sebab dia merupakan satu bulatan lah. Tolak dengan 90, tolak dengan 10. Jadi jawapan dia adalah 260. Jawapan D. Julid, okay? For 16 or for 17. Okay ya, teruskan lah, 18 lah. Oh, ini bab bumi ya. P18N dan 10E adalah NQ ada 2 point, 2 titik di permukaan bumi. Q terletak di arah selatan P. Okay, Q di selatan P. Beza latitude PQ ialah beza latitude PQ ialah 62. Kita mesti mau make sure apa tu latitude dengan longitude lah. Jadi kan saya sudah sediakan dulu P di sini sebab dia di utara kan, utara. Okay, ini ada tengah-tengah khatulistiwa. Kedudukan dia adalah P sama dengan 18 N dengan 10 E. Okey, ini maklumat kita. Dia katakan Q adalah di selatan dia. Di selatan dia kan, this is selatan. So, this is Q. Dia katakan beza latitude. Maksudnya beza ini adalah 62 degree. 62 degree ya. So, sini sudah 18. Kita mau cari sini. Merupakan 62 minus with 18. Okey, 62. Tolak dengan 18 sama dengan 44. Okey, 44 degree ya. 44 degree kita tahu merupakan bukan utara, isis selatan. Dan, okey, sebab dia di sepanjangan longitude. Maksudnya kan, dia punya timur dengan barat tidak berubah. Dia masih 10 timur. C. Okey, Julid, okey?
Pelajar lain ada masalah kah? 其他同学有没有问题啊？第8题 B 是吗？kan A 你要我做吗？还是不需要？伟杰 A 需要做吗？要 A 需要。需要啊。OK，matrix，因为我也不确定是不是这个东西，但是我 try 吧了哈，因为它很好特别，它的引导，但是我看到是这个啦，是不是？你看到也是这个吗？是上面是6根弦是吗？下面是这个吗？它要 inverse matrix 双上，你还记得怎样找 inverse matrix 吗？就是1 over AD 减 BC， 然后呢 A 跟 B 是换位嘛，对不对？啊，然后减 B 减 C 嘛，减 C。OK，1 over AD 减 BC 就是3乘6是18，减这个12x negative 12x 哦，然后呢3跟6是换位的，然后减减 3x， 这是它给我们的东西哦。这个处理了之后呢，你其实它是这样子的哦，然后这个东西乘进去就是了咯，它并没有讲什么东西，就是变成3和18减12x 第一个，然后减4和18减12x， 然后下面的是减3、18和12x， 最后下面的是6、18减12x。OK， 到了这个地步呢，我们可以约减，你看到吗？可以约减啊。怎样约减呢？就是3跟18跟3跟12，它变成了什么？上面剩下1，下面剩下 OK，3跟18是6，然后3、4、12啊，变成简化了咯。另外一个 OK，4跟18就不能哦，用2哦，2 是298啊，但是问题还有 negative 嘛，我们26，所以就变成6嘛6x 就是变成6x 减9，对吗？对，过来这个也是3约减哦，就剩下1，然后就变成12变 positive 的，就是4x 减6。最后一个呢就是6跟18来除，剩下16、3、18、6、2、12 ，OK， 完成，就是这个答案了。哦，可以啊。还有那个 B 啊。Okay, Puan Azin pay 19 块 for 5 pencil and 6 pen. Puan pay 12.4 for 3 pencil and 4 pen using the matrix method. 还要你用 matrix 吧哦。所以 matrix 的意思就是你首先你bentuk persamaan serentaksian 就是 5x 加 6y 等于19嘛，对不对？然后就 3x 加 4y 等于 12.4 OK， 然后呢你这个东西1、2、3、4哦，你就把它变成5、6、3、4括弧 matrix 嘛kan x y 等于19 12.4 OK， 到了这个地步你会吗？会啦 OK， 你跟我一下自己来啊。Baiklah, kita beralih paper 1 balik ah. Ada masalah kah paper 1?
燕神，王杰拜拜了啊。哦，他讲还要忙东西。OK 了，没关系了。Any 24 啊？24. Okey, soalan ni kan? Betul kan? Soalan ni kan? 24 kan? Ya. Okey ya. Tengok ah. Kalau soalan jenis ini kan, apa yang perlu kita buat? Kita mesti mau tukarkan semua ini dalam asas yang sama sebab ini berada dalam asas 2 kan? Bukan asas 2. Sorry ya. Base 2. Base 2. Jadi kan 2 kuasa 2y ini sama dengan 64 per 2y ini. 64 dia akan sama dengan, kalau kita tekan kalkulator kan, kita kena try and error lah, kecuali kita sudah mahir lah kan. Okey, 2 kuasa 7, 2 kuasa dengan 6. Okey, betul. 2 kuasa 6 sama dengan 24 bagi dengan 2y. Okey, sekarang kan y di sini kita pindah ke sebelah, dia akan jadi 2y darab dengan 2 kuasa y sama dengan 26. Kemudian darab ini maksudnya tambah. So, 2 kuasa 3y sama dengan 26. Sekarang kan dia punya base sudah sama. So, kita boleh katakan 3y sama dengan 6 dan ini adalah 6 bagi 3, y equal to 2. Jawapan B. Ada soalan lain? 23. Okey. Ini pun sama dengan soalan tadi juga. Yaitu kan 23, 27, 3 dengan 81 ini semua ada berkaitan dengan 3, di mana 27 sama dengan 3 kuasa 3 dan 81 sama dengan 3 kuasa 4. Baiklah, kita tukarkan. Okey, 27 ini, saya teruskan 27 ini terus menjadi 3 kuasa 3, 4 per 3, darab dengan 3 kuasa 2 kuasa 4 per 81 sama dengan 3 kuasa 4, ada kuasa 2 lagi. Masing-masing saya tukarkan 27 dengan 81 menjadi inilah. Lepas itu, saya teruskan dengan pemansulan di atas menjadi 3 kuasa 4. Darab 2 darab dengan 4, 3 kuasa 8. Bawah pun 3 kuasa 8. Sebab 3 kuasa 8 ada di atas dengan bawah, kita boleh masukkan. So, jawapan kita adalah 3 kuasa 4, iaitu equal to 81. Okey, Acibah faham? Ada soalan lain? 还有问题吗？燕山有没有问题？没有。好的，加油。
Paper 2 question 7. Asnita, paper 2 question 7 lah. Jadi saya stop share ini dulu. Paper 2 question 7. Ini kah? Asnita, betul kah soalan ni? Soalan ni kan? Kan? Okey. Baiklah. Untuk soalan ni, dia merupakan garis lurus. In the diagram 7, O is the origin. Origin maksudnya kosong di sini lah. Kan? Straight line A parallel to straight line CD. Maksudnya kan, dua-dua ni selari. Kalau selari, apa yang sama? Kalau kamu nampak perkataan selari kan, ada yang sesuatu yang sama, yaitu kecerunan sama. Kecerunan sama. Jadi sekarang, bolehkah kita dapat kecerunan dia? Dia sudah kasih kita kan, the straight line AB is y equal to 2x plus 5. Nah, ini sudah ada. Sekarang kan, apa dia mau cari? Yang pertama, line BC. Equation line BC. Sekarang, line BC. Oh. Ada straight line di sini. BC. 7 ini apa dia mau? Kenapa dia asyik kasih 7 di sini? Tentu ada sesuatu yang terkena. Saya rasa ini dia kan, dia lupa kasih garis di sini. 7 ini ngam-ngam pada B. Okey. Kalau 7 ini B kan, Y sama dengan 2X campur dengan 5 kan. Y diganti dengan 7 dan kita boleh cari X. Ya, betul. 2X sama dengan 7 tolak dengan 5. Okey, 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maksudnya koordinat dia 1, 7. Kalau mau cari persamaan BC kan, sini adalah 1. So, the equation of BC equal to X equal to 1. Dia sejenis. Kalau kan, kita tahu kan, contohnya lah, ini kalau 4. This is equation Y equal to 4. Kalau ini 1, dia mau equation ini. This is X equal to 1 lah. So, the answer for the first A is X equal to 1. Okay. Find the equation of CD. Baiklah. Saya padam dulu terlampau rumit sudah. Banyak perkataan di sini. Okey, tadi kan saya sudah katakan ini merupakan dia punya persamaan, yaitu Y sama dengan 2X campur dengan 5. Dan apa yang penting di sini sebab dia selari kan. Selari apa yang sama? Gradient adalah sama, yaitu kecerunan 2. M is equal to 2. So, kemudian ganti dalam Y sama dengan MX plus C. Y diganti dengan 5. Kemudian M diganti 2, X diganti 3 plus C. 5 sama dengan 6 campur dengan C. C equal to 5 minus 6. C equal to negative 1. So, equation for the CD is Y equal to 2X minus 1. Okay, Asnita, okay, faham? Okay. 好，燕三你的是 paper 1 第30题嘛，是kan? Sekarang saya shiftkan kepada paper 1. Paper 1 number 30 第30题。这题吗？对。燕三，这题吗？对。OK，
y equal to negative 4x。来，我们去看 graph。好，这个呢，以前你补习的时候，我应该跟你讲过，这个 graph 呢，我们可以用好一个很怪脸来画出来的。这个是，然后呢，它的嘴巴是这样子的。好，这个是 x 的，这个是减 x， 这个是 x square 的 positive 啊，这个是减 x square positive negative 的，这个是 x cube 的，这个是 negative x cube 的。现在你留意看啊，它的题目是 negative 的，所以 negative 的话呢，它的状况是这样子的啊，如果这样子的话，这个是 is positive 啊。如果它是这样子的话，它就是 negative 的啊。你觉得哪个是答案？答案是C 的。可以啊。OK。Ada soalan lain? Fatin ada masalah kah? Fatin okay? Okay, sir, okay. Ya. Jackson okay? Ada soalan lain? 27 paper 1 kan? Yes. 27 for paper 1. Okay. Raja 9 ialah pie chart menunjukkan bilangan bola warna dalam sebuah kedai. Green 8, white 6, black 10, purple 12. Find the angle of sector of black hole. Oh, ini kan senang. Sebab kan kita tahu kan dalam carta pie ini PT3 punya soalan Carta pie ini kan jumlah sudut adalah 360 darjah kan. Jadi 10 dia mau hitam bahagi dengan jumlah dia. Kemudian darab dengan 360. Jadi, apa yang terjadi di sini? 12 tambah dengan 10, tambah dengan 8, tambah dengan 6, jumlah dia adalah 36. So, 10 over 36, darab dengan 360, ini jadi 10. So, 100 darjah. Okey, jawapan adalah B.
Ayo Wentima, ada soalan lain? Kalau sudah siap paper 1 kan, boleh cuba paper 2 juga. Sebab kita tinggal lebih kurang 10 minit macam ni. Lepas tu kan, kalau di rumah kan, kami masih boleh teruskan soalan dia. Sedangkan kan, jawapan ada di belakang lah. Jawapan ada di belakang, kamu boleh try. Kalau dia ada tuition pun boleh try kan. Kemudian kita akan jumpa balik. Kalau kita next week lah. Kalau kita sudah siap, okay, sudah siap is very good. Kalau belum siap, kita teruskan pertanyaan lah. Next week, saya akan hantarkan set yang lain lah. Kalau yang ada siap kan, saya akan berikan yang baru supaya kita teruskan usaha. Sebab kan, Math dalam SPM memang satu subjek yang senang skor. Kita senang skor A lah. Jadi jangan biarkan peluang ni hilang lah. Skor A merupakan peluang yang sangat besar lah kalau kamu usahakan. Sekarang kan masih lebih kurang ada 3 bulan macam ni, masih sempat itu. Kalau kita berusaha betul-betul. Ada soalan lain untuk paper 1? Thirty-five soalan 35. Baiklah. Dalam sekumpulan 30 orang budak lelaki, terdapat 10 budak lelaki Melayu, beberapa budak Cina dan beberapa budak India. Kebalang kalian memilih seorang budak Cina ialah 2/5. Jika seorang budak lelaki dipilih secara lawak daripada kumpulan itu, cari kebalang kalian bahawa dia bukan seorang budak India lah. Sekarang kan, yang penting kita mesti mau tahu jumlah adalah 30. Sebab jumlah paling penting. 10 Melayu. Melayu 10. Okey, Cina 2/5. Kita cari dulu berapa orang Cina. 2/5 darab dengan 30. Okey, masukkan sama dengan 12 orang. Jadi kan, sekarang dia mau bukan orang India. Kalau bukan orang India, maksud dia merupakan orang Melayu dengan orang Cina lah. Melayu campur dengan Cina, bagi dengan jumlah. Is equal to 22/30. Jadi jawapan dia sama dengan 11/15. Jawapan A. Asiba, okey? Faham? Ada soalan lain?
34. Okay. Find the y-intercept of the straight line. Garis lurus yang melalui titik 1, 4, negatif 1, negatif 4. Okay, soalan ni baiklah. Soalan ni okay. Sebabkan yang mengenai garis lurus dalam SPM kan memang banyak. Soalan banyak. Jadi kan kita mesti mahirkan untuk ini. Pertama sekali, kita mesti mau cari gradient, iaitu keturunan dulu. Ini X1, this is Y1, kemudian X2, dan ini Y2. So, carikan keturunan menggunakan formula Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay, teruskan. Equal to negatif 1 tolak dengan 4 bahagi negatif 1 tolak dengan 1 menjadi negatif 5 bahagi negatif 2. Jadi keturunan adalah 5/2. Lepas itu kan dia mau cari y-intercept. Y-intercept maksud dia y equal to mx plus c. Ini adalah keturunan. Keturunan mesti ingat tu. Keturunan dan ini is y-intercept ataupun paksi y lah. So kita ganti mana-mana nilai yang okey, ini pun okey, ini pun okey, mana-mana pun akan jadi betul. Y diganti dengan 4, M diganti dengan 5/2, X diganti dengan 1 plus C. Jadi C equal to 4 tolak dengan 5/2. Okey, kalau tekan calculator, kita dapat jawapan 3/2. So answer is A. Any okay? Okay, sir. Tiga puluh enam, sir. 36. 36. Baiklah. Sebuah gudang mengandungi 10,000 biji oren, 100 biji oren dipilih secara rawak untuk diuji jika 5 biji oren daripada sampel itu didapati rosak. Berapakah bilangan buah oren rosak dijangkakan dalam gudang? Okey, sekarang kan tengok 100 biji telah dikeluarkan kan? Maksud dia 5 biji telah rosak daripada 100. Ini maksudnya this is kepalang kalian rosak. Okey, kepalang kalian dia rosak. Taraf dengan jumlah dia. Kita boleh buat angkapan lah. 20, 20. Jadi angkapan akak-akak ada 500 yang rosak.